Kadir dakwa UMNO buli Muhyiddin. Menyentuh hati, Wira Negara terima sesuatu. Anggota PKR hentam Anwar Ibrahim. Pakatan Harapan sudah lupa? UMNO sedang membuli Muhyiddin Yassin, kata tokoh wartawan Kadir Jassin mengulas surat yang dikatakan dihantar Ahmad Zahid Hamidi kepada Perdana Menteri. Lihatlah macam mana Muhyiddin dilayan oleh UMNO, atau lebih tepat dibuli. Ini surat Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi sendiri. Mula-mula bagi salam dan panjangkan doa. Lepas itu buat cadangan dan akhir sekali gugurkan bom. Katanya pada suatu hantaran di media sosial berdasarkan sepucuk surat ditandatangani Presiden UMNO dan dilihat portal Malaysia Kini. Parti itu misalnya menuntut agar pengerusi UMNO Sabah Bung Mukhtaradin dijadikan pengerusi Jabatan Pembangunan Persekutuan Sabah. Seorang pemimpin UMNO yang enggan didedahkan identitinya mengesahkan kesahihan surat bertajuk cadangan dan tuntutan UMNO Sabah tersebut. Dalam surat sama, Ahmad Zahid turut meminta agar anggota Parlimen Kimanis Muhammad Alamin dilantik sebagai timbalan menteri di peringkat persekutuan, manakala bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri Abdul Rahman Dahlan dicadangkan agar dilantik sebagai ahli Dewan Negara mewakili Sabah. Turut disenaraikan dalam tuntutan berkenaan ialah timbalan Ketua UMNO Sabah merangkap ahli majlis tertinggi parti itu, Yaakob Han, supaya dilantik menjadi pengerusi lembaga Pelabuhan Labuan. Kadir turut menjelaskan Muhyiddin kini berhadapan dengan berbagai-bagai tuntutan daripada parti komponen Perikatan Nasional, khususnya mengenai pembahagian jawatan dalam kerajaan. Ini tuntutan yang kita tahu. Yang kita tidak tahu entah macam mana. Pas lagi teruk, mula-mula seorang Menteri PAS Taqiyuddin Hassan umum kata MP Perikatan Nasional yang belum ada jawatan akan dilantik ke GLC. Belum apa-apa, seorang lagi Menteri PAS Khairuddin Ahmad Razali dah lantik member dia ke Lembaga Getah Malaysia. Dakwa bekas penasihat kepada Perdana Menteri ke-7 Dr. Mahathir Mohamad itu. Beliau juga menyoal jika ini cara Perikatan Nasional mentadbir negara dengan membuang golongan profesional dan berebut jawatan kosong macam orang kebuluran. Tak malukah Parti Bersatu tengok Presiden dibuli oleh UMNO dan PAS secara terbuka? Soal Kadir. Sementara itu, Exco Armada Bersatu Muhammad Ashraf Mustaqim Badrul Munir menempelak Zahid menggesa supaya tidak campur tangan dalam urusan pentadbiran Muhyiddin kerana menjadi hak prerogatif Perdana Menteri untuk membuat lantikan. Zahid dan seluruh kepimpinan UMNO perlu sedar begitu banyak pengorbanan yang telah dilakukan oleh Bersatu, terutamanya kepimpinan parti, khususnya Muhyiddin Yassin yang menyusun barisan eksekutif dan pimpinan di agensi serta GLC. Apabila ramainya adalah dari kepimpinan UMNO, maka jangan tamak. Maka sifat gila kuasa seakan UMNO saja yang layak adalah suatu pelakuan yang tidak mencerminkan keharmonian dalam gabungan, dan ini tidak seharusnya ditonjolkan dalam keadaan wabak yang sedang melanda, katanya dalam suatu kenyataan. Menurut Ashraf lagi, pimpinan Sabah dari Bersatu seperti Haji Jinor, Masidi Manjun dan Muhammad Arifin Muhammad Arif dilihat lebih layak dan mempunyai kredibiliti daripada nama-nama yang dicadangkan oleh pihak UMNO. UMNO diminta jangan merumitkan lagi keadaan. Jangan buat Muhyiddin Yassin pohon jangan tunduk pada tuntutan UMNO, tegas pemimpin Pemuda Bersatu itu. I did the Lumen because it's a sign of friendship. Nama Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah kini meniti di bibir ramai orang susulan peranan besarnya untuk memerangi COVID-19. Beliau bagaimanapun mungkin tidak menyangka akan mendapat sepucuk surat penghargaan daripada seorang budak darjah 3 daripada Terengganu. Saya buat Lumban ini buat anda untuk berterima kasih atas kerja-kerja anda membantu rakyat Malaysia kekal selamat dan sihat semasa penyebaran virus ini. Tulis Lara Khadijah McAfee dalam bahasa Inggeris. Beliau dihadiahkan gelang getah atau Lumban berwarna biru sebagai tanda persahabatan. Gelang tangan Lumban untuk Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dihasilkan dengan penuh kasih sayang dan ia dibuat dengan mengambil ukuran tangan ayah. Kata-kata spontan itu dinyatakan oleh Lara Khadijah McAfee ketika ditemui bernama. Susulan suratnya kepada Dr. Nur Hisham dan surat balasan Ketua Pengarah Kesihatan itu tular di media sosial. Murid tahun 3 Sekolah Kebangsaan Seri Budiman itu berkata, beliau menghantar gelang tangan dan surat itu pada 19 Mac lalu
sebagai tanda penghargaan dan berterima kasih di atas pengorbanan Dr. Nur Hisham dan pasukan barisan depan negara dalam memerangi penularan wabak COVID-19 di Malaysia. Saya hasilkan gelang tangan Lumban itu dalam masa 19 minit dengan mengambil ukuran tangan ayah. Saya pilih 3 warna iaitu biru gelap dan biru cerah sebagai lambang kebersihan, manakala warna putih sebagai lambang kesucian dan keikhlasan hati mereka dalam menjaga kesihatan rakyat Malaysia pada musim wabak COVID-19 ini. Saya berharap pemberian kecil gelang tangan beserta kata-kata terima kasih itu akan melonjakkan lagi semangatnya agar terus kuat dan supaya rakyat Malaysia terus memberi sokongan kepada barisan hadapan negara dengan hanya kekal berada di rumah. Katanya ketika ditemui bernama di rumahnya di seberang Takir. Dalam kesibukan tugasnya menangani isu-isu berkaitan COVID-19, Dr. Nur Hisham dalam surat balasannya bertarikh 16 April menyatakan beliau amat menghargai kata-kata dan pemberian gelang Lara Khadijah yang kini dipakai cucunya. Menyatakan bahawa gadis itu dan rakyat Malaysia bersama-sama berperanan memutuskan rantaian penularan COVID-19 dengan duduk diam di rumah. Beliau berharap Lara Khadijah tidak begitu bimbang dan yakin wabak COVID-19 yang melanda dunia kini akan berakhir tidak lama lagi. Dr. Nur Hisham berharap Lara Khadijah akan belajar bersungguh-sungguh bagi mencapai impiannya kerana suatu hari nanti akan tiba masa gadis itu membantu Malaysia. Menandatangani surat dengan kata-kata "From your new friend, Dr. Hisham." Surat itu jelas menyentuh hati rakyat Malaysia yang rata-rata terkesan dengan sikap merendah diri doktor berusia 57 tahun itu. Dr. Nur Hisham dalam mesej ringkas kepada bernama mengesahkan bahawa ia adalah suratnya kepada Lara Khadijah berkata, sekurang-kurangnya ini sahaja yang dapat saya lakukan untuk memberikan inspirasi kepadanya. 2 anggota wanita PKR tampil membela pergantungan ketua mereka. Haniza Talha mengkritik keputusan yang didakwa bercanggah dengan prinsip parti. Dalam satu kenyataan keras, Ketua Komunikasi Wanita PKR, Caroline Kaur, menjelal Presiden Parti, Anwar Ibrahim. Jika ahli dan pimpinan parti dihakimi berdasarkan tuduhan berat sebelah dan tidak berasas, yang dibenarkan oleh hanya sebilangan pak turut yang hanya bertanggungjawab atau answerable kepada Presiden Parti, maka tidak syak lagi parti ini telah bertukar menjadi parti milik seorang manusia sahaja yang kuat berbau feudal. Ikon PKR bukan asing dalam perjuangan keadilan, tetapi apabila soal keadilan orang lain, dia tutup mata pula, buat-buat tidak nampak. Kata orang, keadilan itu buta dan hal ini membawa PKR ke satu tahap baru kepura-puraan, katanya. Ketua Wanita PKR Terengganu, Sharifah Nur Hayati Said Omar pula berkata, Haniza digantung ketika adun Lembah Jaya itu berusaha keras membantu mereka yang terkesan dengan wabak COVID-19. Dari awal pengumuman PKP 18 Mac, beliau gigih menyusun segala usaha untuk meringankan beban dan kegusaran rakyat untuk berdepan dengan dugaan berat ini, katanya dalam satu kenyataan berasingan. Sharifah mempertikaikan tindakan lembaga disiplin PKR yang mengambil keputusan tersebut dalam tempoh PKP, sedangkan dakwanya lembaga itu sebelum ini menjadi batu dan tidak berfungsi sejak sekian lama. Berapa banyak aduan kami sunyi tanpa tindakan. Pelik, di waktu PKP pula, lembaga ini giat menjalankan siasatan dan mengeluarkan surat-surat dan notis-notis. Sungguh menghairankan, katanya lagi. Malah Sharifah menyifatkan tindakan terhadap mereka yang dianggap penyokong bekas timbalan Presiden Azmin Ali dan bekas naib Presiden Zuraidah Kamarudin sebagai perbuatan membalas dendam. Haniza digantung daripada jawatannya sementara menunggu siasatan lembaga disiplin, jelasnya. Sebelum ini Haniza mendakwa digantung kerana bertemu Azmin dan Zuraidah yang telah keluar parti dan menyertai Bersatu serta Perikatan Nasional menyebabkan runtuhnya Kerajaan Pakatan Harapan. Haniza mempertikaikan penggantungan tersebut, sedangkan Presiden PKR Anwar Ibrahim sendiri mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri dan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Muhyiddin merupakan tokoh penting yang memainkan peranan dalam kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan, manakala Azmin dan Zuraidah keluar PKR untuk menyertai Bersatu. Sementara itu, Naib Presiden PKR Tian Chua turut menerima surat tunjuk sebab. Datuk Seri Najib Razak menyifatkan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad yang membangkitkan persoalan mengapa polis meluluskan perhimpunan tabligh pada 13 Februari lalu sebagai seorang individu yang mudah lupa. Sedangkan katanya, bekas Menteri Kesihatan itu yang memaklumkan bahawa tiada keperluan untuk menunda aktiviti yang melibatkan orang ramai seperti majlis keramaian atau penutupan sekolah seperti disarankan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO.
Kenyataan itu dibuat oleh Dr. Zulkifli sehari sebelum kelulusan kebenaran perhimpunan tersebut dikeluarkan. Komen tersebut dibuat selepas ditanya mengenai saranan WHO supaya Malaysia membuat persediaan bagi kemungkinan penyebaran lebih meluas COVID-19 yang telah menjangkiti lebih puluhan ribu orang dan merangkut nyawa lebih 1,000 orang di China. Dalam maklum balas terhadap kenyataan WHO itu, Dr. Zulkifli berkata, kenyataan WHO bahawa jangkitan COVID-19 akan berleluasa perlu dilihat dalam konteks sewajarnya kerana Malaysia belum lagi sampai ke peringkat itu. Malah Dr. Zulkifli berkata, jika Malaysia sampai ke tahap yang disebutkan oleh WHO, kerajaan sedia bersedia menangani penularan wabak itu. Najib berkata, Pakatan Harapan yang melawan dan memandang rendah amaran WHO. Melayu PAN mudah lupa, katanya. Isu ini tercetus apabila Menteri Kesihatan, Datuk Dr. Adham Baba, mendakwa kerajaan Pakatan Harapan gagal membendung kluster himpunan tabligh di Masjid Seri Petaling. Dr. Adham berkata, sekiranya kerajaan Pakatan Harapan ketika itu berjaya membendung penularan COVID-19, Malaysia hanya akan berdepan kluster jangkitan yang kecil. Rentetan dari itu, beberapa pemimpin pembangkang termasuk Dr. Zulkifli meminta Dr. Adham bertanya kepada Menteri Dalam Negeri Kerajaan Pakatan Harapan iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Untuk rekod, Muhyiddin adalah Menteri Dalam Negeri semasa pentadbiran Pakatan Harapan. Kata Dr. Zulkifli, umum mengetahui pihak yang bertanggungjawab beri kelulusan himpunan besar sama ada Taipusam, Himpunan Agama Hindu di Pulau Pinang termasuk himpunan tabligh adalah Menteri Dalam Negeri iaitu Perdana Menteri ke-8 pada masa ini. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.